Kesenian Sarawak dan Sabah. Satu subtopik yang cukup menarik dan penting kerana kekayaan hasil kesenian wujud di Sarawak dan juga Sabah. Kita tinjau dulu secara umum. Penghasilan barang kesenian merupakan salah satu keunikan masyarakat di Sarawak dan Sabah. Peralatan dibuat untuk kegunaan harian seperti digunakan dalam industri ataupun kegiatan pertanian. Alatan kesenian dihiasi dengan pelbagai motif alam dan juga motif haiwan yang menarik. Dihasilkan untuk kegunaan sendiri dan dijual secara kecil-kecilan untuk sara diri. Kegiatan kesenian dewasa kini telah dikomersialkan apabila terdapat permintaan utamanya dalam industri pelancongan. Kita tahu terutamanya Sabah kerap kali dikunjungi oleh pelancong luar untuk mendaki Gunung Kinabalu, dan alat-alat kesenian ataupun pembuatan kesenian ini merupakan satu kelebihan untuk didagangkan dan dibeli oleh pelancong-pelancong sambil mendaki Gunung Kinabalu. Kesenian Sabah dan Sarawak. Untuk aspek kesenian ini kita pecahkan kepada 3, iaitu tenunan, kraftangan dan juga pertukangan. Masyarakat Sarawak menenun dan menghasilkan tenunan seperti puak kumbu, keringkam, bakul bawa bayi dan juga selampai. Manakala masyarakat Sabah menghasilkan inavul dan juga dasta. Dari segi kraftangan yang melibatkan penggunaan rotan dan buluh, mereka menghasilkan sintung duduk, lanji, basuk dan juga terendak. Manakala masyarakat Sabah pula menghasilkan tayin, wakit, buan dan juga barangan perhiasan. Aspek pertukangan pula, masyarakat Sarawak menghasilkan tiang totem dan juga patung kenyalang ataupun patung burung kenyalang. Manakala masyarakat Sabah terkenal sehingga kini, terutama sekali orang Bajau menghasilkan senjata dan juga perahu Bajau iaitu lepa. Kita terus masuk kepada perincian yang lebih mendalam, iaitu kesenian di Sarawak yang melibatkan tenunan kain, kraftangan dan juga pertukangan. Kita tinjau tenunan kain oleh masyarakat. Yang pertama iaitu puak kumbu, hasil tangan daripada kaum Iban, diperbuat dari kain kapas dan digunakan untuk majlis seperti kelahiran, perkahwinan dan juga kematian. Manakala di sebelah kanan iaitu keringkam, hasil kerja tangan kaum Melayu, diperbuat daripada pelbagai jenis kain seperti kain kapas dan kain sutera, disulam dengan benang emas, perak dan juga tembaga. Keringkam itu seperti kain selendang yang dipakai di bahu itu. Tenunan seterusnya adalah bakul bawa bayi, dipanggil bak dan dihasilkan oleh orang Ulu. Sekejap tadi kita dah tengok apa yang dimasukkan dengan orang Ulu, yang terdiri daripada pelbagai kaum seperti Kenyah, Kayang, Kelabit dan sebagainya. Dihiasi manik, simbol naga dan juga mempunyai simbol-simbol lain seperti simbol manusia, simbol burung kenyalang dan juga simbol harimau. Bak hanya digunakan oleh orang atasan sahaja.
Selampai, selendang yang dipakai pada bahu ataupun tengkuk. Pelajar boleh lihat bagaimana selampai, dan selampai ini tentu pelajar lihat apabila adanya pertandingan ratu cantik. Kraf tangan. Pertama, sintung duduk. Sintung duduk dihasilkan oleh kaum Iban, digunakan untuk membawa hasil pertanian, contohnya padi. Lanji, kegunaan untuk membawa hasil padi dan dihasilkan oleh kaum Penan. Walaupun fungsi antara lanji dan sintung duduk lebih kurang sama, namun rekaannya agak berbeza. Kraf tangan seterusnya, masyarakat di Sarawak adalah basung. Digunakan untuk membawa hasil buruan yang mereka perolehi. Terendak dihasilkan oleh orang Melanau, digunakan ketika melakukan kerja harian dan adat-adat tertentu termasuk pesta kaul. Terendak ini adalah berupa seperti topi dan digunakan untuk kerja pertanian seperti di sawah dan juga ketika digunakan oleh nelayan untuk menangkap ikan. Pertukangan di Sarawak yang pertama adalah tiang totem. Tiang totem adalah buatan orang Ulu melambangkan status masyarakat. Hanya mayat golongan atasan diletakkan di atas tiang totem ini. Bermakna tiang totem ini merupakan satu kubur bagi pembesar-pembesar orang Ulu, terutama sekali ketua-ketua rumah mereka. Kanan patung kenyalang merupakan lambang kepahlawanan kaum Iban. Ukiran ini memberi semangat kepada pahlawan Iban, juga menjadi penjaga rumah panjang daripada semangat jahat dan juga penyakit. Ini bermakna patung kenyalang ini juga mempunyai unsur-unsur animisme. Aspek kesenian di Sabah yang akan kita tinjau adalah tenunan kain, kraf tangan dan juga pertukangan. Tenunan kain yang pertama yang akan kita lihat adalah inavul, dihasilkan oleh kaum Rungus, digunakan sebagai selendang. Pelajar boleh lihat bagaimana cara pemakaian inavul, iaitu bersilang di hadapan dan juga di belakang. Manakala desta pula dihasilkan oleh kaum Iranum dan digunakan untuk membuat tanjak di kepala dan dikenali juga oleh kita sebagai desta. Kraf tangan seterusnya adalah tayen, digunakan untuk membawa hasil kebun seperti sayuran dan buahan. Manakala wakit digunakan untuk membawa muatan yang lebih berat seperti binatang buruan dan juga beras. Sekiranya suatu hari nanti pelajar pergi mendaki Gunung Kinabalu, kalau ada kesempatan boleh berjumpa dengan perempuan Kadazan yang menggunakan wakit ini untuk membawa tong gas dan dibawa naik ke tempat transit pendakian, iaitu di Gunting Lagadan. Dengan tubuh yang kecil, tentu anda akan berasa kagum bagaimana perempuan yang mengangkut tong gas ini boleh membawa naik ke tanah yang lebih tinggi. Kraf tangan seterusnya adalah buan, merupakan bakul kecil untuk menyimpan alatan dapur seperti bawang. Dewasa ini bawang dibeli dan juga diletakkan kerongsang dan juga alatan emas bagi kaum perempuan. Manakala perhiasan yang dibuat daripada mutiara amat terkenal di Sabah,
Sekiranya pelajar pergi ke Kota Kinabalu, pelajar boleh pergi ke satu pasar yang dipanggil Pasar Filipin yang menjual barangan seperti mutiara ini dengan harga yang amat berpatutan. Seterusnya kita tengok pertukangan oleh kaum Bajau iaitu senjata dihasilkan oleh kaum Bajau untuk kegunaan harian. Kaum Bajau Sama terkenal dengan penghasilan contohnya gok ataupun badik yang digunakan untuk memotong rumput, manakala pidak digunakan untuk upacara perkahwinan. Manakala di sebelah kanan kita tengok perahu Bajau yang agak unik dihasilkan oleh kaum Bajau Palau dan perahu ini digunakan sebagai rumah mereka. Kaum Bajau Palau ini terkenal sebagai satu kaum yang hidup secara nomad dan tidak mempunyai negara. Kerana kehidupan mereka sejak daripada zaman dahulu sentiasa berulang-alik dari wilayah sekarang iaitu Sabah, Malaysia, ke Mindanao dan juga ke pulau-pulau di wilayah Indonesia. Ketiga-tiga negara iaitu Malaysia, Filipina dan Indonesia sehingga kini tidak mampu berbuat apa-apa ke atas masyarakat Palau ini kerana tradisi mereka sejak zaman berzaman sentiasa berulang-alik daripada Malaysia, Mindanao dan juga wilayah Indonesia. Mereka juga tidak memiliki sebarang dokumen.